Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Qala fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan saudara-saudaranya, fa innaha maka sesungguhnya ia dapat merafakkan isim, wa tansibul khabara dan menasabkan khabar. Itu hukum dia, hukum kana. Wahia apa saja saudara-saudara kana. Hia tu kembali kepada akhwatuha. Saudara-saudara kana adalah kana wa amsa wa asbaha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfakka wa ma fati'a wa ma bariha wa madama wa ma tasarrafa minha. Wa ma tasarrafa dan apa-apa yang tertasrif minha daripada kana sampai akhir tadi. Daripada akhwat-akhwat dia tadi. Nahu kana wa yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Nampak tu? Itu tasrif dia. Kana yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Takulu kana Zaidun qa'iman. Adanya Zaid itu qa'iman, orang yang berdiri. Cara baca i'rab dia kana adanya siapa Zaidun Zaid itu qa'iman yang berdiri. Walaisa dan tidak ada siapa Amrun Omar itu syakhisan seseorang, bukanlah seseorang. Amrun itu adalah Amr itu adalah bukan seseorang. Berarti dia apa? Kucing. Wa ma asbaha zalika dan apa yang menyerupai perkara tersebut. Wa aqulu dan aku berkata al-qismu al-awalu adapun bahagian yang pertama. Bahagian pertama min nawasikhil mubtada'i daripada beberapa amil yang merosak mubtada' dan khabar. Itu adalah kana wa akhwatuha. Ia adalah kana dan saudara-saudaranya kana. Jadi bahagian pertama itu adalah kana dan saudara-saudara dia. Aina dhairuha iaitu sama. Aina dhairuha iaitu sama dengan kana fil amali dalam hal pengamalannya. Okey. Wa hadzal qismu adapun bahagian ini itu yadkhulu alal mubtada'i dia masuk terhadap mubtada'. Fayuzilu raf'ahu dia akan merusak fayuzilu raf'ahu al-awwal. Okey betul. Fayuzilu maka dia akan menghilangkan rafa'nya mubtada' yang pertama. Maksud dia asal usul mubtada' khabar kan mubtada' dibaca rafa' kerana mubtada'. Sekarang dia yuzilu raf'ahu. Dia buang, ditukarkan daripada rafa' kerana menjadi mubtada'. Wa yuhdisu lahu raf'an dan dia membuatkan lafaz tersebut menjadi dibaca rafa'. Jadi dan yang baru. Jadi tadi dia baca rafa' kerana pakai baju mubtada'. Hari ini tak, dia tukar lagi. Dia dibaca rafa' tapi pakai baju lain. Nama baju dia apa? Wa yusamma al-mubtada'u ismahu. Dan dinamakan mubtada tersebut sebagai ismahu iaitu isimnya kana. Maksud dia apa? Maksud dia tadi itu dia pakai baju rafa' tapi terbuat daripada brand mubtada. Sekarang dia pakai baju rafa' tapi terbuat dari brand isim kana. Wa yadkhulu alal khabari dan masuk terhadap khabar. Fayansibuhu maka dia menasabkan khabar. Wa yusamma khabarahu dan dia akan dan dia dinamakan sebagai khabarnya kana. Dia pun masuk kepada khabar. Khabar pun berubah daripada dibaca rafa' sebab menjadi khabarnya mubtada'. Sekarang dirubah menjadi dibaca rafa' kerana khabarnya kana. Jadi kena rubah. Baca i'rab pun kena rubah. Kana Zaidun qa'iman. Kana fi'lun madin mabniun alal fathi wa huwa minan nawasikhi. Zaidun ismuhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi. Qa'iman khabaru kana. Khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi
fathatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi wal jumlatul kana wasmuha wa khabaruha wa jumlatu kana wasmuhu wa khabaruhu la mahalata minal i'rabi li'annahu ibtidaiyun atau li'annahu ibtidaiyatun. Faham? Tahu betul im? Faham? Faham kan? Boleh faham i'rab tadi? Jumlah kana ibtidaiyah. Jumlah kana, isimnya kana, khabarnya kana, itu tidak ada mahal kerana apa? Jumlah ini jumlah ibtidaiyah. Kita belajar dalam qaidul i'rab, jumlah ibtidaiyah kerana apa? Dia tersusun daripada apa? Musnad dan musnad ilaih. Kana Zaidun qaiman itu adalah satu tarkib isnadi, bukan dua kerana khabar dia khabar mufrad, kan? Berarti itu satu set tu adalah satu jumlah. Dia jumlah, tapi jumlah dia tidak ada mahal. Kenapa? Kerana dia menjadi jumlah ibtidaiyah. Ibtidaiyah berarti tak ada benda kat depan dia. Dia berdiri sendiri, satu. Ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah ini la mahalata minal i'rab. Berbeza dengan Zaidun koma abuhu. Kenapa? Koma abuhu itu jumlah. Zaidun koma abuhu jumlah. Zaidun koma abuhu itu jumlah kubra. Koma abuhu jumlah sughra. Koma abuhu itu khabar kepada jumlah mubtada, iaitu khabar kepada mubtada'nya Zaidun koma abuhu. Zaidun kan? Berarti dia jumlah dalam jumlah. So dia ada mahal. Mahal dia apa? Mahal rafa. Kerana menjadi khabar jumlah kepada khabarnya mubtada'. Macam tu. Tak apa, tu tak penting lagi. Bukan tak penting, penting tapi bukan sekarang, nanti. Nanti bila belajar kitab Qawaidul I'rab, itu akan belajar kaedah tu. Wa hadzal qismu salasata asyara fi'lan. Adapun bahagian ini ada 13 fi'il. Yang pertama al-awwalu kana wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil madhi. Iaitu dia berfaedah mensifatkan isim dengan khabar pada fi'il madhi. Iaitu isim kana tadi dia akan dinisbahkan pada khabarnya nanti dengan menunjukkan bahawa dia berada pada fi'il madhi. Imma ma'al inqita'i, sama ada terputus. Contoh dia apa? Nahu kana Muhammadun mujtahidan, betul? Wa imma ma'al istimrari, atau terus wa kana rabbuka qadira. Maksud inqita' dengan istimrar tu apa? Inqita' tu maksud dia dulu. Kana Muhammadun mujtahidan. Dulu itu Muhammad itu mujtahid. Jadi dulu ni Muhammad ni bersungguh-sungguh. Sekarang tak. Jadi bahasa Arab pun kita guna macam tu. Wa kana taliban fi hadhil jami'ah. Dia pernah belajar dekat universiti ini. Dia pernah jadi student di universiti ini. Oh, kana. Biasa orang tanya, kana. Maksud dia dululah pernah. Naam, kana. Orang Morocco guna. Tapi anak pergi Mesir tak tahu kenapa dia orang tak guna. Anak tak tahu. Wallahualam. Kana. Kana tu maksud dia dulu. Itu nama dia kita. Faedah dia. Yufidu berarti faedah dia apa? Faedah kita. Wa imma ma'al istimrari. Kalau yang istimrar, maksud dia apa? Sekarang, dulu, dan sekarang, dan terus. Kana rabbuka qadira. Adanya Tuhan engkau itu qadira yang berkuasa, yang mampu, yang berkuasa. Takkanlah dulu berkuasa, sekarang tak berkuasa. Istimrar. Dulu berkuasa, sekarang berkuasa, dan sentiasa akan berkuasa. Itu maksud dia. Kan? Tapi kena tahu. Kana yang dimaksud di sini adalah kana dipanggil dengan kana naqis. Kana ada dua. Ada kana tam, ada kana nakis. Tahu? Kana ada dua. Ada kana tam, ada kana nakis. Yang ini kana nakis. Maksud kana nakis tu apa? Tak ada ustaz. Tulis kat tisu. Kana nakis itu adalah kana di mana dia menjadi amil nawasikh lah. Jadi dia ada ma'mul marfu', dia ada ma'mul mansub. Maksud dia apa? Dia ada isim kana, dia ada khobar kana. Makna dia apa? Kalau terjemahkan bahasa Melayu, adanya Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh. Kana Muhammadun mujtahidan. Adanya Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh. Cuba kalau kita buang mujtahidan. Adanya Muhammad, bahasa Melayu.
Mesti tanya, kenapa? Adanya Muhammad. Yelah, adanya Muhammad kenapa? Betul tak? Cuba kita rasakan. Adanya Muhammad. Ya, so, why with Muhammad? Adanya Muhammad itu mujtahid dan yang bersungguh-sungguh. Oh, Muhammad rupanya orang yang bersungguh-sungguh. Betul tak? Okey. Tapi kana lagi satu nama dia kana tam. Ni dalam alfiyah dia sebut wadhu tamami ma bi raf'in yaktafi. Iaitu apa? Kana yang tam, kama wadhu tamamin, kana yang memiliki makna tam berarti sempurna. Ya apa? Bi raf'in yaktafi. Wadhu tamami ma bi raf'in yaktafi, iaitu cukup dengan ma'mul marfu', itu sudah cukup. Contoh dia apa? Kana Muhammadun. Terjemahan dia apa? Bukan adanya Muhammad, bukan. Muhammad itu maujud. Muhammad itu wujud. Kana itu bermakna wujud. Itu makna dia apa? Kana tam. Ada wujud. Bukan adanya tapi wujud. Kana bermakna maujud, wujud. Kana Muhammadun. Oh, Muhammad tu ada. Okay, nampak tu makna dia. Kalau ini kana Muhammadun, kana wadhu tamam mimma birafin yaktafi, maka dia tidak perlu khabar. Dia tak ada khabar. Tak ada khabar. Sebab tu kalau baca kita kena tahu makna dia. Kena tahu makna dia. Jadi bila dah tahu macam tu, wadhu tamam mimma birafin yaktafi, itu dalam alfiah. Jadi nanti kana ada dua. Ada kana tam, ada kana nakis. Yang ini kana nakis. Contoh kalau dekat Morocco tu bahasa darijah dia kin. Kalau disebut kin tu maksud dia maujud. Entah kin lah khodan. Entah kin lah khodan. Engkau ada tak besok? Tu maksud dia. Wathani yang kedua amsa wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil masai, iaitu berfaedah mensifatkan isimnya kana bil khabari isimnya amsa bil khabari pada khabar fil masai dalam waktu sore, dalam maksud petang. Sore itu petang, menunjukkan dah masuk petang. Contoh dia amsa al jawu baridan. Bila udara ni dah masuk petang, maka dia menjadi sejuk. Wasalisu yang ketiga asbaha wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fis sabahi. Yang ketiga adalah asbaha, dia berfaedah mensifatkan isim dengan khabar pada menunjukkan pada waktu pagi. Asbaha al jawu. Apa lafaz di korang? Apa? Mukfahiron, kan? Mukfahiron tu fresh. Fresh. Macam sofi. Macam fresh. Jadi udara pada waktu pagi, masuk udara ketika menjadi waktu pagi, itu menjadi sangat segar. Wa adha, iaitu yufidu berfaedah mensifatkan isim kepada khabar fi duha, menunjukkan waktu duha. Al-adha at-talibu nasyitan. Kalau dah masuk waktu duha, pelajar-pelajar pun menjadi seorang yang sungguh-sungguh. Yalah, waktu duha pukul 9, pukul 10 tu time kita cergas untuk belajar. Time paling sesuai untuk belajar. Wal khamisu, yang kelima, dhalla wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi jami'in nahar. Jadi menunjuk apa? Menyifatkan isim itu nanti, isim kepada dhalla itu bagi khabar tadi adalah menunjukkan dia masuk dalam pada keadaan semua pada waktu siang. Zalla wajhu muswadda, iaitu apa? Kalau dah masuk siang ni, wajah dia pun dah jadi sampai hitam. Wasadisu yang nombor 6 bata wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil waqtil bayati. Wahwa al-lail, waktu malam. Bata Muhammadun masrura. Muhammad itu akan bahagia kalau dia masuk waktu malam. Bahagialah, dah tak kerja, balik rumah, rest. Yang kamu masuk waktu malam ngaji, alhamdulillah. Betul. Kalau mati dalam keadaan talabul ilmi, insya-Allah dakhalal jannah. Masuk syurga, betul. Minasyuhada. Sebab tu jangan sekali-sekali
membuang nama sebagai talib. Kalau anak sampai tua pun panggil santri ya santri. Kalau bahasa Indonesia lah santri maksudnya. Jangan malu jadi santri. Saya jangan malu jadi pelajar lah, penuntut ilmu. Jangan malu. Sekarang saya dah jadi syekh. Tak boleh. Bukan murid lagi. Bukan talib. Syekh. Salah tu. Bodoh lah. Dia tak nak ada kesempatan masuk syurga. Kalau dia mati dia tengah menuntut ilmu kan. Masuk syurga kan. Itu. Wasabi'u yang ketujuh. Sarah wa huwa yufidu tahawulal ismi min halatihi ila halati allati yadulu alaiha al-khabaru, iaitu menunjuk berpindahnya isim daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain yang menunjukkan bahawa ia menjadi khabar. Maksudnya apa? Sara atinu ibriqan. Telah menjadilah tanah liat tersebut menjadi apa? Ceret. Apa? Ibrik tu macam clay lah. Clay pot. Okay, clay pot Ibrik. Wathaminu yang ke-8 laisa wa huwa yufidu nafyal khabari anil ismi fil waqtil hali. Berfaedah untuk menafikan khabar daripada isim pada waktu seketika itu. Nahu laisa Muhammadun fahiman. Tidak ada siapa Muhammadun itu fahiman yang faham. Fahiman yang faham. Berarti apa? Muhammad itu bukanlah orang yang faham. Semua tadi itu nanti kalau tak salah dia bagi tahu laisa itu tak boleh untuk ditasrif. Oh ya, ada kat bawah belakang. Yes. Okey. Watasi'u wal ashiru wal hadi asyara wa thani asyara. Nombor ke-9, nombor ke-10, nombor ke-11, nombor ke-12. Itu adalah mazala wa manfaka wa mafatia wa mabarih. Wa hadhil arba'ah tu. Adapun ini yang 4 itu dulu menunjukkan ala mulazamatil khabari, iaitu tetapnya khabar lil ismi bagi isim hasbama yaktadi hi al-halu, sekira mana menuntut perkara tersebut, keadaan tersebut. Contoh dia mazala Ibrahimu mungkiron ke mungkaron. Oh, yang mengingkari. Okey. Tergantunglah makna dia nak buat makna macam mana. Mungkiron. Contoh je. Mazala Ibrahimu. Berarti apa? Dia masih. Mazala. Berarti Ibrahim itu masih orang yang mengingkari. Jadi bukan dekat kadang-kadang tanah Arab menggunakan mazala, maksud dia belum. Hal wasalah. Dia dah sampai belum? Mazal. Belum. Tak. Tu maksud dia apa? Masih. Yalah maksud dia masih belum maksud dia. Itu masih tu. Sabar dulu. Mazal tu. Tapi yang betul mazala tu maksud dia apa? Hal intahaita min ad-doktorah la maziltu. Maziltu. Aku masih dalam PhD. Contoh dia. Maziltu fil marhalah as-salisah. Maziltu fil qiraati hadzal kitab al-mubarak. Contoh dia, kita masih dalam aku masih dalam membaca kitab yang penuh barakah ini. Wa nahu ma bariha aliyun sadiqan mukhlison. Iaitu apa? Tidak habis-habis. Maksud dia masih lah. Maksud dia tu masih, Ali tu masih seorang kawan yang ikhlas. Wasalisa asyara dan nombor 13. Betul. Okey. Madama wahwa yufidu mulazamatal khabari lil ismi aidan, menunjukkan apa? Tetapnya khabar pada isim juga. La apa lafaz dia? A'dhilu La a'dhilu khalidan ma dumtu hayyan. Aku tidak akan menyakiti atau menghina atau menyusahkan Khalid selagi dia masih hidup. Watang qasimu hadhil af'alu, terbagilah fi'il ini min jihatil amali, dari sisi amal, ila salasati aqsamin, kepada 3 bahagian. Al-qismu al-awalu, pembagian yang pertama, ma ya'malu hadzal amala, iaitu yang dapat beramal dengan pengamalan ini, wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabari,
Iaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar bisyarti taqaddumi ma, dengan syarat untuk didahului oleh ma al-masdariyati yang sebangsa masdar, az-zarfiyati yang zaraf, alaihi maksud dia semua. Bahagian yang pertama ni iaitu apa? Yang ma bari'ah semua ni, ma zala, ma faqa, ma dama tu semua kena di bukan satu je lah, ma dama. Madama sahaja dia kena didahului oleh ma, iaitu ma masdariyah. Wahwa fi'lun wahidun, dia ada satu fi'il iaitu wahwa dama. Jadi madama, dama ni boleh beramal untuk merofakkan isim, menasabkan khabarnya dengan syarat ada ma di depan dia, madama. Wal qismu atsani, bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddama alaihi nafyun, iaitu perkara yang dapat boleh beramal dengan amalan ini dengan syarat terdahului dengan nafi, apapun nafi, au istifham, atau didahului oleh istifhamun, au nahyun, ataupun benda-benda yang menunjukkan nahi. Istifham tu tanda tanya, persoalan. Nahyun itu adalah negatif, mencegah. Wahwa arba'atu af'alin, dia ada 4 fi'il. Wahya apa? Zala, wamfakka, wafati'a, wabariha. Jadi 4 ni dia kena didahului apa-apa yang berbentuk nafi atau istifham atau nahi. Contoh dia apa? La zala, boleh? Boleh. Tak semestinya ma, boleh juga diganti dengan la. Al-qismu as-salisu, bahagian yang ketiga. Yang mana? Infakka tu adalah terputus. Ma infakka tidak terputus, berarti masih lah. Itulah mulazamatul ismi. Apa? Mulazamatul ismi al-khabara. Itu tadulu ala mulazamatil khabari lil ismi. Maksudnya dia masih. Khabar itu masih melekat pada isim. Masih. Kalau bahasa Melayu dia. Mazala mamfakka. Infakka tu maksud dia terputus. Infikak. Ma infakka, mamfakka, berarti apa? Tidak terputus. Berarti dia masih. Nama ma bariha, itu dia dah habis. Fatiha, bahasa Jawa dia pot. Dah kosong. Dah terputus lah. Dah tak ada. Dah tak ada. Ma Fatiha berarti masih. Negatif lah. So dia boleh beramal dengan syarat didahului dengan nafi. Ya. Lah, itu suatu fa'il dia a'zilu. Fa'il tu jadi maf'ul. Maf'ulun bih. Mahalu syahid dia bukan kat khalidan. Mahalu syahid dia kat madum tu hayyan. Madumta fil maghrib fala tastaghrib. Selagi engkau berada di maghrib, jangan engkau heran. Apa? Khabar kepada madum tu. Dum tu dama. Dama adalah fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik berarti madum tu. Kultu. Dama yadumu. Qala yaqulu. Ketemu dhamir rafa' mutaharrik menjadi kultu. Nanti dia sebut ma yatasarifu. Tasarrafa yatasarrafu. Tasarrufan naqsan nanti. Okey. Habis. Al-qismu as-salisu. Bahagian yang ketiga. Ma ya'malu hadzal amala. Apa-apa yang boleh beramal dengan amal ini. Bi ghairi syartin, dengan tanpa syarat. Wa samaniyatu af'alin. Dia ada 8 fi'il. Wahya al-baqi. Dialah yang sebut-sebut yang tadi ke awal tu. Laisa sampai ke atas. Sampai kana. Wa tanqasimu hadhil af'alu min jihati tasarrufi ila salasati aqsamin. Fi'il-fi'il ini dapat dibagi kepada berapa? 3 bahagian. Di sisi apa? Di sisi boleh ditasrif atau tidak. Al-qismu al-awalu, bahagian pertama, ma yatasarrifu pula. Apa ni?
ma yatasarrafu tasarrafa yatasarrafu tasarrufan. Ma yatasarrafu fil fi'liyati, iaitu perkara yang dapat tertasrif fil fi'liyati dalam hal kefi'ilannya. Tasarrufan kamilan sebagai tasarruf yang sebagai tasrif yang sempurna. Berarti yang murni boleh tasrif habis. Bimakna annahu ya'ti minhu al-madi wal mudhari' wal amr. Iaitu apa? Dia boleh datang padanya fi'il madi wal mudhari'u, fi'il mudhari' wal amru dan fi'il amr. Wa huwa sab'atu af'alin, dia ada 7 fi'il. Wahya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhala wa bata wa sara. Contoh dia kana yakunu kaunan wa makanan kana yakunu kaunan wa mikwanan. Kana yakunu sana yasunu saunan wa masonan wa makanan fawa kainun sainun wa dzaka makunun masunun kan, kun latakun makwanun mikwanun. Kenapa? Karena kaun tu termasuk kaun. Kaunuhu sami'an, adanya Allah, zat Allah SWT itu sami'an yang maha mendengar. Bukan hanya fi'il mudhi, mudhari', amr, tak. Termasuk darinya masdar. Kaunuhu sami'an, adanya Allah SWT itu sami'an, zat yang maha mendengar. Khabar kepada isim kana, kepada kana yang bermakna kaun, yang masdar kepada kana. Wal qismu as-sani, bahagian yang kedua adalah ma yatasarrafu tasarrufan naqisan, perkara-perkara yang dapat ditasrif dengan tasrif yang naqis. Ada yang boleh tasrif, ada yang tak boleh. Bi mana annahu ya'ti minhu al-madi, ya, dia datang sebagai bentuk madi, wal mudhari'u dan fi'il mudhari', laisa ghairu, tidak boleh lainnya. Wa huwa arba'atu af'alin, dia ada 4 beberapa fi'il. Apa saja? Wahya fati'a wa anfaqa wa bariha wa zala. Zala yazilu yazulu. Fati'a yafta'u. Fati'a yafta'u. Yap. Infakka yang fakku. Itu je, titik, tak boleh lain. Okey. Itu maksud dia. Wal qismu as-salisu, bahagian yang ketiga, ma la yatasarrafu aslan, yang tak boleh ditasrif sama sekali. Ini dipanggil dengan fi'il jamid. Wa huwa fi'lani, dia ada 2 fi'il. Ahaduhuma laisa ittifaqan. Pertama adalah laisa secara ittifaq. Ittifaq tu apa? Dia tak boleh. Wasani madama alal asli. Menurut kaul yang lebih sahih, kedua adalah madama. Madama itu kata dia tak boleh ditasrif. Menurut kaul yang lebih sahih. Inti dia apa? Laisa. Laisa ini sekarang dia adalah fi'il jamid. Fi'il jamid tu apa? Fi'il yang keras. Keras tu dia tak boleh. Laisa ya lisu tak boleh. Tapi ada ulama ada khilaf. Dia kalimat fi'il atau kalimat isim. Kalimat huruf. Yang sahih dia itu kalimat fi'il. Tapi fi'il jamid. Kenapa? Bukti dia boleh kemasukan apa? Dhamir rafa' mutaharrik. Lastu. Masuk wawu jamak, laisu. Laisat. Tak ni sakinah. Berarti dia macam fi'il madi. Betul-betul fi'il madi. Sebab tu ulama panggil dia fi'il jamid. Kalau dia huruf, mana boleh dia masuk? Sebab itulah. Tapi terjadi khilaf. Ulama nahwu saraf dulu khilaf. Antara apakah dia itu kalimat huruf atau kalimat fi'il. Yang lebih asah dia kalimat fi'il. Tapi mereka sepakat laisa ini tidak boleh ditasrif ittifaqan. Tak ada laisa ya lisu, tak ada. Laisa. Wa ghairul madhi, selain fi'il madhi, itu min hadhil af'ali, daripada fi'il-fi'il ini, ya'malu amal al-madhi, dapat beramal seperti amalnya fi'il madhi. Nahu qaulihi ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin. Lan nabraha alaihi akifin. Tallahi tafta'u. Betul lah. Tazkuru Yusufa. Terus. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya inna. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha. Adapun inna dan saudara-saudaranya fa innaha tansibul isma.
maka sesungguhnya dia menasabkan isim wa tarfa'ul khabara dan merafakkan khabar. Wahya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'al. Dia ala inna wa anna lakinna ka'anna laita wa la'al. Inna wa anna laita lakini la'al ka'anna aksuma lakana minal amal. Itu alfiah dia. Dululah hafal. Inna wa anna laita lakini la'al ka'anna aksuma lakana minal amal. La'alla taqulu. Ka'anna wa laita wa la'al. Wa la'alla taqulu. Maka engkau berkata, jadi hukumnya inna wa akhwatuha terbalik kepada kana. Kalau kana itu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Kalau inna pula menasabkan isim merofakkan khabar. Taqulu inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu orang yang berdiri. Wa laita amran syakhisun. Kira-kira Amr itu adalah seseorang. Wa ma asbah zalika, dan yang menyerupai perkara tersebut. Wa makna inna, sesungguhnya makna inna. Wa anna, dan anna itu adalah taukid. Taukid. Walakin alil istidrak. Akan tapi lakin menunjukkan erti istidrak. Lakinna itu adalah istidrak. Istidrak itu apa? Nanti yang diterangkan. Wa ka'anna untuk tashbih. Tashbih itu menyerupakan. Macam ada tu tashbih dalam ilmu balaghah. Wa laita litamanni. Laita menunjukkan tamanni, mengharap sesuatu yang impossible terjadi. Atau susah terjadi. Wa la'alla litaraji. La'alla yang menunjuk erti taraji, iaitu mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Wa tawakku'i, dan possible untuk terjadi. Wa aku berkata al-qismu asani, bagian yang kedua, minan nawasikhil mubtada'i wal khabari, daripada nawasihnya fi'il mubtada' dan khabar. Inna wa akhwatuha, dia adalah inna wa akhwatuha. Hari ini kita kena habis bab marfu'at, habis. Ai nadha'iruha fil amal, iaitu sama dengan inna dalam hal pengamalannya. Wahya tadkhulu alal mubtada'i, iaitu boleh masuk pada mubtada' wal khabari dan khabar. Fatansibu, dan dia menasabkan al mubtada'ah, iaitu hukum inna wa akhwatuha dapat menasabkan mubtada' wa yusamma ismaha, dan akhirnya dia dinamakan sebagai isimnya inna. Berarti mubtada' yang asal dia usul dia, contoh dia Zaidun qa'imun, kemasukan inna Zaidan qa'imun. Dia akan merusak, merubah total. Tarfa'u wa tarfa'u. Tapi nanti inna Zaidan tidak lagi boleh dipanggil mubtada', tapi dipanggil dengan isimnya inna. Kalau di i'rab juga sama. Inna harfu taukidin wa nasibin. Bukan. Wa minan hiya minan nawasikhi tarfa'ul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lepas tu apa? Zaidan ismu inna. Macam tu i'rab dia. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi. Qaimun khabaru inna. Marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi. Wa jumlatul harfi wa jumlatu ismi inna wa khabariha la mahalata minal i'rabi li'annaha minal ibtidaiyatun. Itu cara dia, kerana dia jumlah ibtidaiyah. Apa tu Ustaz? Saya nak cakap tadilah. Dia tidak ada mahal kerana dia berada pada awal. Satu, dia tak ada bertengah-tengah satu jumlah. Maka dia menjadi jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah tidak ada amal. Wa tarfa'ul khabara, dan merafakkan khabar bermakna annaha, dengan makna bahawa sesungguhnya inna tujaddidu lahu raf'an, dia akan membuatkan dia menjadi baca rafa', ghairal ladzi kana, selain daripada kana, lahu qabla dukhuli, selain daripada keadaan seperti apa padanya sebelum kemasukan inna. Jadi kalau lafaz tersebut sebelum kemasukan inna, ini nanti dia akan berubahkan hukum. Wa yusamma khabaraha, dan akhirnya dia dinamakan khabarnya inna. Wa hadhil adawatu kulluha hurufun. Semua alat-alat ini berarti inna wa akhwatiha ni semua dia kalimat huruf, berbeza dengan kana tadi. Wahya sittatun, dia ada 6. Al-awwalu inna bi kasril hamzati, wa sani anna bi fathil hamzati,
Wa huma yadullani ala taukid, keduanya menunjukkan taukid. Wa maknahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i, iaitu menguatkan hubungan antara khabar terhadap mubtada. Contoh dia apa? Inna abaka hadirun, sesungguhnya bapa engkau itu adalah orang yang hadir. Wa nahu alimtu anna abaka musafirun, aku mengetahui sesungguhnya bapa engkau itu musafir. Berarti sesungguhnya. Kalau bahasa Melayu sesungguhnya atau senya. Sekarang bila inna itu dibaca kasrah hamzah dia, anna dibaca fathah hamzah dia tak terangkan kat sini. Dalam alfiah dia mengajarkan bahawa inna itu dibaca kasrah kalau dia berada pada sadril kalam. Sadril kalam tu apa? Awal-awal kalimat. Tapi kalau dia bertempat pada tempatnya masdar, bertempat pada tempatnya masdar, maksud dia apa? Dia bertempat pada tengah kalam, maka dia dibaca fathah. Maksud dia hamzah dia tu ke atas. Itu cara beza dia. Contoh dia, inna abaka hadirun, dia ke awal. Tapi alim tu aku mengetahui anna abaka musafirun, bahawa sesungguhnya bapa engkau itu adalah yang musafir. Kan? Dia apa? Dia bertengah-tengah. Bila tengah-tengah dia anna. Kecuali dalam satu kes, ketika dia menjadi maqulatul qaul. Maqulatul qaul itu apa? Sedang diceritakan perkara tersebut. Hikayat. Iaitu setelah daripada maqulatul qaul, iaitu setelah qala. Contoh, qala inna zaidan qaimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata apa ke? Contoh dia lah. Qala hadha. Contoh dia. Qala asy-syekh innal insana. Contoh dia kan. Contoh dia. Macam tu. Kalau qala. Tapi kalau selain qala, selain yang menunjukkan maqalatul qaul, dia kalau duduk dekat tengah, dia mesti anna. Ini kena tengok. Banyak orang tak perhatikan benda ini. Terutamanya bagi orang-orang yang baca kitab-kitab lama. Kitab-kitab cetakan lama, bulak. Ataupun baca kitab manuskrip. Diorang tak perhatikan benda ni. Kenapa diorang tak perhatikan benda ni? Sebab tak ada. Zaman dulu kan dia tak letak hamzah dekat atas, hamzah kat bawah. Lepas tu bila tahqiq, terutama orientalis pun sama. Ketika tahqiq, diorang salah buat. Banyak yang biarkan. Biarkan tak letak hamzah. Kalau dalam ilmu tahqiq bahasa Arab lah, zaman moden ni, zaman muasir ni aib. Iaitu pentahqiq menggugurkan salah satu kewajipan orang pentahqiq. Kerana apa? Pentahqiq, muhakkik, dalam mentahqiq manhaj dia, salah satu tujuan tahqiq itu apa? Untuk mengikhrajkan ilmu-ilmu ini min butunil khazainil makhtutat ilal zawahiri atau ilal zahri, dadanya apa? Ilal zahril kutubil matbu'ah. Daripada benda-benda yang dicetak sehingga kan dapat diakses oleh semua orang. Dan akhirnya bukan hanya itu, tashil kepada qurra, orang-orang yang membaca buku untuk memahaminya. Itu tahqiq, ilmu tahqiq. So anda tengok banyak muhakkik terutama kita akan cetakan dari kutub ilmiah, paling banyak aib. Itu tak betul. Contoh dia Umdatu Ahli Taufik, dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah. Ada ke Bijaya? Bijaya itu dia terus la'alla baladun minal buldan. Salah, Bijaya itu memang daerah. Nama dia daerah Bijaya yang ada di Algeria, di tepi pantai. Dia macam teluk macam tu. Kat situ pernah jadi Madinatul Ilm. Sebab dia port dan jadi Madinatul Ilm. Banyak ulama kumpul kat situ. Ulama kalam semua. So, boleh tak muhakkik tulis la'alla balad minal buldan? Salah lah. Betul tak? Salah lah. Kenapa? Sebab itu jelas Madinah. Kalau dah tahu, kenalah sebut. Lepas tu muhakkik orientalis banyak yang lupa meletak inna wa anna hamzah. Saya jumpalah banyak. Wasalisu, yang ketiga adalah lakinna maknahu al-istidrak. Istidrak itu adalah, iaitu bahasa Melayu dia lebih kurang akan tetapi. Dia cakap istidrak. Akan tetapi, menyusuli. Dia menyusul. Menyusul tu apa? Akan tetapi.
Wahwa taqibul kalam. Dia adalah membalikkan kalam binafi ma yutawahhamu subutuhu au isbatu ma yatawahhamu nafyahu. Apa nafyahu? Yatawahhamu nafyuhu, sorry. Yatawahhamu nafyuhu. Iaitu apa? Membalikkan kalam dengan menafikan apa yang yutawahhamu, yang disangkakan akan tetapnya dia, dan menetapkan apa yang yutawahhamu nafyuhu, yang disangkakan adalah menafikannya. Nahu Muhammadun syuja'un. Muhammad adalah seorang yang berani. Lakinna sadiqahu jabbanun. Kan tetapi apa? Kawan dia lembek, penakut. Itu. Penakut. Warabi'u, yang keempat, ka'anna wa huwa yadullu ala tasbihil mubtada'i bil khabari, yaitu menunjukkan persamaan mubtada terhadap khabar. Nahu ka'annal jariyata badrun. Seolah-olah perumpamakan, boleh diumpamakan seolah-olah jariyah ini seperti bulan purnama. Jariyah itu adalah perempuan amat hamba perempuan. Badrun seperti bulan purnama. Ka'anna. Wal khamisu, yang kelima, laita, makna dia adalah tamanni, wa huwa talabul mustahili, iaitu meminta, berharap sesuatu yang impossible terjadi. Au ma fihi usrun, atau boleh tapi susah. Laita syababa aidun. Laita syababa yaudu yauma. Jadi laita syababa, harap-haraplah sifat muda itu aidun, yang dapat kembali. Dah tua mana boleh muda balik. Sebab itulah yang masih muda-muda dia bagi contoh-contoh macam ni. Apa nak bagi tahu, waktu kita muda jangan kita sia-siakan waktu kita. Nanti dah tua menyesal. Sebab tu orang-orang tua bila dah tua, dia itu memang ambitious nak jadikan anak dia sebaik mungkin. Tapi kadang-kadang anak susah. Bila dia kecil mana dia tahu. So dia macam tak fikirlah, dia nak main je. Tu cara nak buat dia mesedar tu susah. Macam saya lah dulu waktu muda pun menyesal. Menyesal banyak benda tak buat. Nak menyesal banyak benda tak buat. Kadang tua dia dah tak lewat. Aduh ya. Tapi jangan putus asa. Wa nahu laital balida yanjahu. Wasadisu, yang keenam, la'alla wa huwa yadullu ala taraji. La'alla yang menunjukkan arti taraji, wa ta'awit tawakku'i, ataupun tawakku'. Wa makna taraji. Wa makna taraji itu apa? Talabul amril mahbubi. Iaitu apa? Mengharap satu perkara yang sangat-sangat nak sangat benda tu untuk terjadi. Wala yakunu illa fil mumkini, dan dia tidak ada kecuali perkara yang mungkin. Nahu la'allallahu yarham muni. Semoga Allah merahmati aku. Wa mana tawakku'i, iaitu satu yang intizaru wuqu'il amri al-makruhi fi dhatihi. Iaitu makna tawakku' adalah mengharap apa? Intizar, menunggu suatu intizar, menunggu sesuatu terjadinya suatu perkara yang tidak diharapkan fi dzatihi, pada zatnya. Maksud dia pada zatnya, iaitu pada asalnya. Nahu la'allal aduwa qaribun minna. Kira-kira apa? Harap-harap. Apa bukan macam ni? Kira-kira itulah, macam kira-kira musuh ni dah dekat lah dengan kita. Itulah. Kira-kira musuh ni dah dekat lah dengan kita. Macam tu. Bahasa Melayu dia. Sebenarnya orang Melayu dulu dah terjemahkan cantik dah. Cuma apa terjemahan dia anak tak tahu, sebab anak belajar bahasa jauh. Carilah lagi kitab Melayu. Anak tak tahu betul. Zanna wa akhwatuha, nafat zanna wa akhwatuha. Qala wa amma zanantu wa akhwatuha, adapun zanantu dan saudara-saudaranya, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Dia boleh menasabkan mubtada' dan khabar ala annahuma maf'ulani, di mana keduanya menjadi maf'ulan kepada apa? Dua-duanya menjadi maf'ul laha kepada zanna. Dalam hal ini rubah total.
Wa hiya zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Ini semua zanantu, hasibtu semualah. Taqulu kau berkata zanantu Zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid itu adalah yang berdiri. Jadi aku kira-kira aku menyangka Zaid ni orang yang berdiri. Wa ra'aitu amran syakhisan, aku melihat Amr itu memang betul-betul orang lah. Bukan kucing, Amr tu orang lah. Yalah. Wa ma asbah dzalika, dan apa-apa yang menyerupainya. Wa aqulu, dan aku berkata, al-qismu as-sadisu, bahagian yang ketiga, min nawasihil mubtada'i wal khabari, dari amil nawasihnya mubtada' dan khabar. Itu adalah zanantu wa akhwatuha, iaitu lafaz zanantu dan saudara-saudaranya. Aina dha'iruha fil amali, iaitu sama dalam hal pengamalannya. Wa ya tadkhulu alal mubtada'i, iaitu boleh masuk kepada mubtada' dan khabar, fatansibuhuma, dan dia bersifat untuk menasabkan keduanya, mubtada' dan khabar, dua-duanya menjadi nasab. Contoh dia Zaidun qa'imun, kemasukan zonantu, jadi zonantu Zaidan qa'iman. Nampak perbezaan dia? Ini tak payahlah nak tulis, nak maklum kan? Jami'an wa yuqalu, dan dikatakan lil mubtada'i, bagi mubtada' maf'ulun awwalun, iaitu maf'ul yang pertama. Wal khabari, dan bagi khabar dikatakan apa? Maf'ulun sanin, maf'ul yang kedua. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin, bagian ini adalah 10 beberapa fi'il. Al-awwalu zonantu, ay zonan nahu zonantu Muhammadan sadiqan. Hasibtu nahu hasibtu mala nafi'an. Khiltu al-hadiqatu musmiratan. Aku kira-kira apa, hadiqah tu bustan, apa, tanah apa? Kebun. Kebun ini dapat berbuah. Za'amtu bakran jari'an, ra'aitu Ibrahimu muflihan, alimtu as-sidqa munjian. Aku mengerti orang yang jujur itu mesti akan berjaya. Wajadtu as-salaha baba khairi, ittakhadtu Muhammadan sadiqan, ja'altu adh-dhahaba khatiman. Wal ashiru, yang ke-10 apa? Sami'tu khalilan yaqra'u, aku mendengar Khalil itu yang sedang membaca. Wa hadhil af'alu, adapun fi'il-fi'il ini, min haisu ifadatul makna. Haisu, macam mana nak baca haisu? Setelah haisu mesti dibaca rafa. Dalam arti apa? Bukan maksud dia dibaca seperti mula jumlah baru. Sebab itu haisu inna, bukan haisu anna. Itu haisu. Itu haisu. Haisu, min haisu, bukan ifadatil makna. Salah. Min haisu ifadatul makna. Apa tu? Min haisu ifadatul makna. Arba'atu aqsamin, ada 4 beberapa bahagian. Al-qismu al-awalu, bahagian yang pertama, yufidu tarjiha wuqu'il khabari, iaitu berfaedah untuk mentarjihkan jatuhnya khabar. Wa huwa arba'atu af'alin, dia ada 4 beberapa fi'il. Wa hiya zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Wal qismu asani, bahagian yang kedua adalah yufidul yakina, berfaedah untuk yakin. Wa tahqiqa wuqu'il khabari, dan mengukuhkan dua jatuhnya khabar. Wa huwa salah satu af'alin, dia ada 3 berapa fi'il. Wa hiya ra'aitu wa alimtu wa wajadtu. Wal qismu asalis, maksud dia apa? Yang pertama, dia yang pertama adalah tarjih wuqu'il khabari, iaitu mentarjih, iaitu lebih kurang apa, menganggap bahawa kemungkinan terjatuhnya atau terjadinya khabar itu 85%. 80% lah. Apa? 185 75. Okey, sorry. 175 50 kan? Berarti yang bahagian ini 75%. Yang kedua, yufidul yakin wa tahqiqa wuqu'il khabari. Berarti apa? 100%. Qismu sani ini adalah 100% terjadi. Iaitu apa? Ra'aitu wa alimtu wa wajadtu. Wal qismu asalisu, bahagian yang ketiga, yufidu tasyira wal intiqal. Iaitu berfaedah untuk menjadikan apa? Iaitu berfaedah untuk menjadikan atau berpindah. Maksudnya dari seperti ini menjadi halah yang baru. Tak ada kena-mengena 75% atau 100%. Tapi nak kata dia dari satu keadaan berpindah kepada keadaan yang lain. Atau menjadikanlah
Contoh dia, aku menjadikan meja ini terdampar. Aku menjadikan meja ini berdiri. Macam tu. Wal qismu ar-rabi'u, bahagian yang keempat adalah yufidu an-nisbata fi sam'i. Iaitu berfaedah untuk menisbahkan kepada pendengaran. Wa huwa fi'lun wahidun, ada satu je, iaitu sami' tu. Maksud dia apa? Ya satu je lah. Menunjukkan erti mendengar. Itu je. Sami'a. Sami' tu. Sami' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu macam tu dia. Yang dhamir je ni tak apa, yang bukan. Ya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dhamir itu tak ada masalah. Diganti macam mana pun tak ada masalah. Tu ke, na ke, ta ke, ti ke. Huwa ke, berarti sami'a ke. Macam tadi. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Okay? Jelas? Kan? Beza? Okay. Kalau macam nak cakap yang kalau zanna Muhammadin, inilah. Zonna Muhammadun. Zonna siapa? Zonna Muhammadan sadiqan. Kalau kecuali zonna Muhammadun amron sadiqan. Tergantunglah, depends. Siapa fa'il dia? Kalau fa'il dia Muhammadun, dia kena ada siapa maf'ul dia. Maf'ul dia kan kita tahu. Ingat, fi'il tu pekerjaan. Fa'il tu yang membuat pekerjaan tersebut. Maf'ul itu adalah yang kena pekerjaan tersebut. Dalam bab zona, dia mesti, aku menyangka Zaid. Zaid kenapa? Aku sangka Zaid lah. Sangka apa? Kita tanyalah sangka apa. Sebab itu tak kalam lagi. Sebab itulah penting babul kalam. Nak faham ni, nahu ni. Tak kalam lagi. Kita nak kena tahu apa lepas tu. Zonantu Zaidan qa'iman. Aku nyangka Zaid tu yang berdiri lah. Nampak tu? Jadi dia kena ada jelas. Kecuali mabni majhul macam mana? Betul. Zonna kan kalimat fi'il. Dia mabni maklum. Mabni maklum berarti dia ada fa'il, dia ada maf'ul. Kan? Sekarang cuba kalau dijadikan mabni majhul, berarti fa'il dia kita buang. Zunna Zaidun qa'iman. Berarti maf'ul pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul kedua menjadi maf'ul pertama. Faham? Zonan tu contoh dia. Senanglah. Tulis. Tulis. Contoh dia, zonantu Zaidan qa'iman. Atau dia buat nak lebih ni, zonna Amrun Zaidan qa'iman. Okey, contoh. Sama je. Ini beza dia, fa'il dia adalah ana. Fa'il dia dhamir muttasil. Ini fa'il dia adalah amrun zahir. Fa'il isim zahir. Beza dia tu je. Zaidan qa'iman ni asal usulnya kan Zaidun, adapun Zaid itu qa'imun yang berdiri. Ini adalah sigat dia apa? Mubtada khabar. Jumlah dia. Sekarang kemasukan zona berarti dia merubah daripada Zaidun qa'imun, dua-dua marfu' ini berubah menjadi dua-dua mansub. Itu dia bahang. Dia ceritakan tu. Dua-dua ini mansub. Nah, dari rafa' menjadi mansub kerana kemasukan zona. Pembahasan dia zona. Okey. Kalau zonan tu berarti fa'il dia ana. Ini menjadi ini. Zona amrun, fa'il dia adalah isim zona lah. Fa'il kepada zona itu adalah amrun. Zaidan ni menjadi maf'ul pertama, ni maf'ul kedua. Ini fa'il kepada zona. Cuba kalau kita jadikan majhul. Zunna Zaidun qa'iman. Zaid itu disangka orang yang berdiri. Fa'il dia tak sebut. Kenapa? Sebab mabni majhul. Kan? Semalam kita dah jelaskan. Mabni majhul. Fa'il dia kita tak nampak. Tak tahu. Majhul. Pasif. Bila pasif,
Berarti Zaidan yang menjadi maf'ul pertama menjadi naibul fa'il. Qa'iman yang menjadi maf'ul kedua menjadi maf'ul pertama. Okey? Okey. Habis. Khalas. Apa? Cara i'rab. Cara i'rab zun apa? Yang mana? Yang 1 2 3. First kali zonan tu. Zonan. Okay. Zonan tu. Zonan ini fi'lun madin. Apa? Mabniun alal fathi muqaddar kerana litiqa'i bi dhamir raf'in mutaharrik. Kan? At-ta'u fa'ilun. Fa'iluhu. Mabniun ala dhammi. Takdiruhu ana. Takdir dia kan. Zaidan maf'ulun awwalun. Maf'ul yang pertama. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi. Qa'iman maf'ulun sanin. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun li'annahu minal ismil mufradi. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili wal maf'ulil awwali wa maf'uli sani la mahalata minal i'rabi li'annaha ibtidaiyatun. Selesai. Okay? Apa? Waktu tak cukup. Kalau dulu kalau kat beza dia kenapa kat pondok kita ngaji jurumiyah setahun. Sebab memang macam itulah. Satu hari bayangkan kita buat setengah bab. Setiap contoh tu i'rab. Hafal lagi. Test hafal. Naik satu-satu kat depan. Tak bawa kitab. Baca, hafal. Lepas tu kita suruh dia i'rab kan. Sebab tu dia orang betul-betul faham. Betul-betul dapat pegang. Betul-betul lekat. Setahun lah tapi. Ini koma dari setahun dah jadi 3 minggu. 2 minggu. Tu beza dia. Tapi tak apalah. Sebab apa? Sebab kitab tu ilmu ni dia kena jalan awal sampai habis. Daurah kita panggil. Kilat lah kita panggil. Awal sampai habis. Bila-bila kita baca je kita tak dengar. Oh, saya pernah ni ngaji kat sini. Cuba buka balik kitab. Dia ada dah. Note tu dah ada dah. Kalau lupa pun buka tu terus ingat balik. Macam mana bila orang sebut. Orang tanya tentang apa yang hari tu. Siapa tu? Ada orang tanya tentang apa tah. Ni angkat lah. Membership card. Tahun 2005 saya pernah bahas kitab benda tu dekat Basul Masail. 2005. Cuma hasil dia apa saya tak sure. Yang mana sekejap cari. Hasil dia saya tak sure. Tapi saya tahu. Awak tahun 2004-2005 itu saya tahu. Phase waktu tu saya tahu. So saya tinggal carilah dalam komputer saya. Sampai jumpa. Keluarlah. Keluar ibarat dia tinggal bagilah. Inilah selesai. Sebab dah pernah lalu. Kalau belum pernah lalu, belum pernah bahas, tak tahulah. So kena bahas. Itu beza dia. Kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Hadha ada pun ini adalah bab menerangkan tentang na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Na'at. Na'at apa? Nanti disebut. Jadi na'at ini mengikuti kepada man'utnya dalam rafa'nya, nasab dia, khafad dia, makrifat dia dan nakirah dia. Takulu kau berkata, qama Zaidun al-akilu. Telah berdiri siapa Zaidun al-akilu yang berakal. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Aku telah melihat Zaidan terhadap Zaid al-aqila yang berakal. Wa marartu dan aku melewati atau melalui. Menyeberangi. Bahasa Melayu apa? Dia dah lalu. Melalui. Bi Zaidin dengan bertemu Zaid al-aqili yang berakal. Wa aqulu dan aku berkata anak tu ada pun na'at fil lughati dalam bahasa huwa al-wasu sifat. Na'at dalam bahasa itu adalah sifat. Jadi ini ala nak tu apa berarti menifati apa? Ini maksud dia bahasa. Wa fi istilahin nahwiyin menurut istilah ulama ahli nahwu wa huwa tabi'u lil tabi'u al-mushtaqu awil muawwalu bil mushtaqi. Iaitu apa? Tabi'. Tabi' tu apa? Yang mengikuti. Iaitu benda-benda isim-isim yang mengikuti kepada perkara yang dicentak.
atau yang ditakwil dicetak. Maksud dia yang ditafsir sebagai tercetak. Maksud dia macam mana? Nanti susah nak faham. Nanti sabar. Al-mudihu yang bertujuan untuk menjelaskan limatsbu'ihi kepada perkara yang dia cetak. Ya, perkara yang diikuti. Perkara yang diikuti fil ma'arifi dalam ma'rifatnya al-mukhassasu yang dikhususkan lahu baginya fin nakirati pada dalam nakirah-nakirah dia. Okey, maksud dia macam mana? Muawal nanti dia bagi contoh. Amman na'tu adapun wan na'tu adapun na'at yang qasimu ilal qismaini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama al-awwalu an-na'tu al-haqiqiyu na'at yang sebangsa hakiki. Wa thani an-na'tu as-sababiyu na'at yang sebangsa sababi. Berarti na'at ada dua, ada na'at hakiki, na'at sababi. Amma na'tu al-haqiqi fa huwa ma. Na'at hakiki itu apa? Adalah satu perkara ma rafa'a, perkara yang merofakkan domiron mustatiron, iaitu merofakkan domir mustatir. Domir mustatir itu domir yang dikira-kirakan ya'udu ilal man'uti, yang kembali kepada man'ut. Contoh dia ja'a telah datang siapa Muhammadun Muhammad al-akilu yang berakil. Fal akilu maka adapun akil ini adalah na'at sifat kepada Muhammad. Wa rafi'un dia adalah yang merofakkan bidomirin mustatirin kepada domir yang mustatir, takdiruhu yang kembali kepada huwa, ya'udu ila Muhammadin yang kembali kepada Muhammad. Maksud dia apa? Na'at hakiki. Contoh dia ja'a Muhammadun al-akilu. Al-akilu ini na'at sifat, mensifati sifat Muhammad. Yang mana Muhammad ini dibaca rofa kerana dia dibaca rofa oleh ja'a. Dia ja'a. Isi ja'a itu adalah Muhammad. Isi ja'a itu maksud dia apa? Fa'il kepada Muhammad. Yang mana fa'il Muhammad itu adalah huwa, iaitu Muhammad. Itu maksud dia. Sekarang Muhammadun dibaca fa'il, dibaca rofa kerana menjadi fa'il. Al-akilu itu mensifati Muhammad. Berarti hakiki. Sifat Muhammad itu sendiri. Kalau yang bawah ini, wa ammanatu as-sababiyu. Na'at sababi pula, fahuwa ma rafa'a isman zahiran. Suatu perkara yang merofakkan isim zahir, mutasilan yang ittisal, yang bersambungan, yang biddomiri, biddomirin dengan domir yang ya'udu ilal man'un'i, yang kembali kepada man'ud. Berarti apa? Bukan man'ud itu terus yang dibaca menjadi sifat kepada man'ud, tapi ada benda lain yang menjadi sifat kepada man'ud. Tapi kerana man'ud dia itu dibaca rofa, maka dia pun ikut dibaca rofa. Faham? Tapi yang dia sifati bukan man'ud itu sendiri. Ustaz tak faham. Abah. Nahu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Telah datang siapa Muhammadun al-fadilu yang fadil, yang utama. Siapa abuhu? Bapa dia. Berarti yang ada sifat al-fadil itu adalah bapa dia. Kan? Sifat yang fadil itu siapa? Bapa dia. Bukan kepada Muhammadun. Walaupun Muhammadun itu adalah man'ud dia. Kerana apa? Bukan, man'ud dia abuhu. Kerana apa? Kerana man'ud itu ada domir yang kembali kepada Muhammad. Iaitu ja'a Muhammadun al-fadilu. Siapa abuhu? Bapaknya Muhammad. Tak faham Ustaz? Sabar. Fal-fadilu dulu. Fadil itu adalah na'at bagi lafaz Muhammad. Dan abuhu itu adalah fa'il kepada fadil. Dia baca rofa' dengan wawu sebagai gantian daripada dhammah kerana dia termasuk asmaul khamsah. Dia disandarkan kepada hak yang mana ia adalah domir yang kembali kepada Muhammad. Dia tak jelaskan al-fatih betul. Na'at kepada Muhammad. Okey. Contoh dia. Na'at ini adalah sifat, mensifati. Na'at hakiki. Muhammadun apa contoh dia? Al-aqidu.
Ja'a Muhammadun. Ini na'at. Na'at kita tanda sod. Kecil ke atas. Muhammadun menjadi fa'il. Ja'a telah datang siapa Muhammadun Muhammad. Menjadi fa'il. Fa'il tu dibaca rofa. Tanda rofa dia apa? Dhammah zahirah. Kerana apa? Dia adalah isim mufrad. Al-aqilu yang berakal. Kerana apa dia kena ada alif lam? Kerana Muhammadun itu adalah isim alam. Isim alam itu makrifat. Diketahui. Kita tahu isim alam itu makrifat. Nanti kalau tak salah dia ada terangkan. Ada kan lepas ni? Makrifat nakirah ada belum? Belum. Nanti akan terangkan tentang makrifat dengan nakirah. Nanti ya? Bawah dia ada? Tak, nanti takrif nakirah dengan makrifat ada kan? Okey, nanti kita jelaskan. Macam itulah yang mana saling terkait berhubung antara satu sama lain. Okey. Al-aqilu. Jadi nak cakap basically ni, telah datang siapa Muhammad al-aqilu yang berakal yang tu. Telah datang seorang lelaki yang handsome. Yang tu. Yang tu adalah mensifati. Kerana Muhammad ini adalah makrifat. Isim makrifat tu apa yang diketahui. Kerana apa dia isim alam. Maka al-fadil sifat kepada Muhammad kena ada alif lam. Intinya dia ini dibaca sifat. Dia jadi sifat kerana mensifati kepada Muhammad. Faham kan? Itu berarti mensifati Muhammad. Sebab itu dia kena jadikan makrifat dengan meletakkan alif lam. Inti dia siapa yang berakal dalam hal ini? Muhammad. Sifat akal itu lekat pada Muhammad. Contoh yang kedua. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. I'rab dia apa? Ja'a fi'il madi mabni 'alal fathi. Muhammadun menjadi fa'il marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratu li anna min ismil mufrad. Al-fadilu na'at. Sifat atau na'at kepada Muhammadun. Ya. Tapi apa? Dia adalah na'at sababi sahaja. Sebab apa? Sebab dia jatuh je setelah Muhammadun. Dia jatuh je setelah Muhammadun. Sebenarnya hakikat yang memiliki sifat al-fadil bukan Muhammad. Bukan. Yang memiliki sifat al-fadil itu adalah siapa? Abuhu. Bapaknya siapa? Bapaknya Muhammad. Siapa abuhu? Bapaknya Muhammad. Nampak tu? Yang memiliki sifat fadil itu adalah bapaknya Muhammad. Bukan Muhammad. Tapi dia dibaca rafa' kerana dia itu menjadi na'at kepada Muhammad secara sababi. Sebab dia jatuh setelahnya Muhammad. Faham? Sababi je. Bukan hakiki. Kerana hakiki yang memiliki sifat na'at tersebut adalah bapa kepada Muhammadun. I'rab dia macam mana? Dengan syarat. Tapi ada syarat. Dengan syarat mesti ada yang domir yang kembali kepada Muhammad. Robit ada tali dia. Robit tu ada tali dia. Tali dia kan mesti ada kembali kepada Muhammad. Domir ni hu. Domir tu kata ganti. Hu tu kata ganti. Nampak tak? Jadi kena ada. Baru make sense. Telah datang siapa Muhammad al-Fadil yang utama. Siapa abuhu? Bapa dia Muhammad. Bapa utama tu ya al-Fadil. Kenapa dia berbelit juga? Kenapa? Kenapa dia tak kata Ja Muhammad Abu Al-Fadil? Apa? Boleh juga. Boleh juga. Cuma dia nak terangkan. Ini bahasa Arab lah. Dia nak terangkan kat kita yang al-Fadil ini adalah na'at kepada Muhammad. Ya. Tapi bukan na'at yang hakiki. Dia nak terangkan yang ini na'at sababi sahaja. Sebab na'at ada dua. Ada na'at hakiki dengan sababi. Ini yang sababi. Kenapa? Sebab kerana dia bukan mensifati Muhammad. Dia jadi sifat kepada Muhammad secara sabab sahaja. Kerana dia jatuh setelah Muhammad.
Dibaca rofa lah. Tapi makna sifat itu lekat kepada bapa dia. Ingat Al-Fadil itu boleh ada fa'il. Boleh beramal. Kenapa? Al-Fadil itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musybihat. Ini beramal seperti amalannya fi'il. Dipanggil dengan syibih fi'il. Syibih fi'il berarti menyerupai kalimat fi'il. Susah, lalu tinggi. Bukan na'at sabibi. Bukan. Jadi na'at hakiki. Maksud dia apa? Ja'a telah datang siapa Muhammad, abuhu. Maksudnya apa? Yang mana ada pun bapaknya Muhammad, itu al-fadilu. Itu adalah fadilu, adalah seseorang. Kalau letak alif lam sebagai khabar, itu menunjukkan apa? Macam kita cakap, al-ash'ariyatu, al-aqidatu al-ash'ariyatu, hiya al-aqidatu, hiya, apa tu contoh dia? Aqidatu ahli sunnah wal jamaah, hiya al-ash'ariyatu. Contoh dia. Nak bagi khusus itu. Contoh dia. Nak bagi khusus itu, betul-betul itu. Asal usul khabar itu ada alif lam. Asal usul dia. Tapi kalau diberi alif lam, tujuan dia untuk mentakhsis dan mentahqiq benda tu. Itu dalam ilmu balaghah lah. Muhammad, adapun Muhammad, itu abuhu, itu ada. Jadi Muhammad, itu abuhu, adapun bapaknya Muhammad, itu al-fadilu, seorang yang benar-benar termulia. Atau boleh juga fadilun. Boleh juga. Macam Zaidun jariyatuhu zahibatun. Sama. Jadi dia bukan, dia tak bolehlah terangkan na'at sababi. Bukan tak boleh je. Tapi tak habislah. Bukanlah, it's not the discussion lah. Okay? Lanjutkan. Okey. Wa hukumun na'ti. Adapun hukum na'at, annahu yatba'u man'utahu. Nak tak nak dia kena ikut man'utnya fi i'rabihi dalam i'rab dia. Wa fi ta'rifi dalam makrifat dia. Atau tangkirihi atau nakirah dia. Apa makrifat dan nakirah? Nanti kita akan jelaskan. Sawaun akana hakikian am sababian. Hakiki atau sababi na'at tersebut kena ikut. Wa makna hadha, adapun maknanya ini, annahu inkana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Kalau man'ut dia dibaca rafa', maka na'at dia juga dibaca rafa'. Man'ut tu apa? Muhammadun tu man'ut. Na'at itu adalah al-fadilu, al-aqilu. Okey. Nahu hadara Muhammadun al-fadilu, hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Kalau man'ut dia dibaca nasab, maka na'at dia dibaca nasab. Ra'aitu Muhammadan al-fadila, atau ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Wa in kana, kalau seumpama man'ut dia makhfudan dibaca khafad, kana an-na'tu makhfudan, maka na'at itu dibaca khafad. Nahu nazartu ila Muhammadin al-fadili, wa nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Nampak tu? Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifatan. Seumpama adanya man'ut itu berupakan makrifat, maka adanya na'at itu berupa makrifat. Kalau man'ut dia makrifat, maka kana makrifat. Kana kama fi jami'il amsilati as-sabiqah. Contoh-contoh yang telah lalu itu semua sama. Wa in kana, seumpama man'ut dia nakiratan, kana an-na'tu nakiratan. Kalau man'ut dia itu nakirah, maka na'at dia nakirah. Ra'aitu rajulan akilan. Aku telah melihat seorang lelaki yang berakal. Dia tak ada alif lam. Rajulan itu nakirah. Nampak tu? Au ra'aitu rajulan akilan abuhu. Aku melihat seorang lelaki yang berakal. Siapa yang berakal? Abuhu, bapa dia. Summa idza kana an-na'tu hakikiyan zada ala dzalika. Seumpama adanya na'at itu hakiki,
maka tambah ala zalika lebih dari itu annahu yatba'u man utahu fi tadhkirihi, nak tak nak dia mengikuti man'utnya dalam hal muzakkarnya, au ta'nisihi atau muannasnya, wa fi ifradihi dan ifradnya, au tasniyatihi au jam'ihi dari segi tasniyah dia atau jamak dia. So umpama na'at itu hakiki, maka lebih dari itu, iaitu dia kena ikut dari segi man'ut dia, muzakkar dia, muannas dia, ifrad dia, tasniyah dia dan jamak dia. Berarti kalau maksud dia apa? Contoh dia, kalau dia mufrad. Kalau dia rajulani, ra'aitu rajulaini, akilaini. Ra'aitu rajulina, akilina. Itu maksudnya. Wa mana zalika annahu idza kana al man'utu ketika mana adanya man'ut itu muzakkaran yang berupa lelaki. Kana anak tu muzakkaran, maka adanya na'at itu muzakkar. Nahu ra'aitu Muhammadan al-aqila. Wa in kana al man'utu muannasan kana anatu muannasan. Ra'aitu Fatimata al-muhadzabata. Wa in kana al-man'utu mufradan kana anatu mufradan kama ra'aitu fi hadaini misalaini. Contoh dia dua contoh tadi, ra'aitu Muhammad dan Aqilah dengan Fatimah tadi. Kalau yang sababi itu macam mana? Nanti lah tadi sababi. Kalau yang dua. Itu nanti. Sabar. Sabar. Wa in kana al-man'utu musannan, kalau man'ut dia itu tasniyah, kana anatu musannan. Contoh dia apa? Nahu ra'aitul Muhammadaini al-aqilaini. Aku telah melihat dua Muhammad yang dua-duanya berakal. Yang dua-duanya berakal. Wa in kana al-man'utu jam'an kana anatu jam'an ra'aitu ar-rijala al-uqala. Aku telah melihat lelaki-lelaki yang berakal-akal ni. Semua budak-budak pandai ni. Alhamdulillah. Ini na'at sababi, doktor. Aman na'tu as-sababiyu, adapun na'at itu sababi, fa innahu yakunu mufradan daiman. Nak tak nak dia kena mufrad sahaja, tak boleh lebih. Walau kana man'utuhu musannan, walaupun man'ut dia musannan, au majmu'an ataupun jamak. Takulu, maka engkau berkata ra'aitu al-waladaini, aku melihat dua budak, dua anak al-aqila abuhuma, yang mana bapa dia adalah orang berakal. Yang berakal siapa? Bapa keduanya. Nampak tu? Wa taqulu ra'aitu al-aulada al-aqila abuhum. Aku telah melihat beberapa anak yang berakal siapa? Bapa mereka. Ustaz, kalau contoh dia fa'il kepada al-aqil, al-aqilu, al-aqila tadi kan, itu jamak. Ingat, kalimat fi'il, ketika fa'il dia ada kat depan, dia tak wajib menjadi jamak. Dia tak boleh, dia tak jadi jamak, dia mufrad. Hadara Muhammadani, kan? Hadara muslimuna, hadara. Tapi kalau fa'il dia kat belakang, baru apa? Al-muslimuna hadaru. Betul tak? Sebab itulah dia al-aqilah aja. Wa yatba'u an-na'tu as-sababiyyu ma ba'dahu fi tadhkiri wa ta'nisi. Dan na'at sababi, itu mengikuti apa yang setelahnya dalam hal muzakkar muannas. Iyalah, kalau muzakkar muannas kena ikut. Contoh dia ra'aitu al-banati al-aqila abuhunna. Kerana fa'il dia abuhunna, maka al-aqila. Al-aqila maksud dia tak ada tak marbutah, menunjukkan muzakkar. Kerana abu tu laki. Walaupun ra'aitu al-banati. Banati tu apa? Na'at dia, man'ut dia tu banati. Banati jamak muannas salim. Jamak muannas salim berada pada i'rab nasab ditandai dengan kasrah. Wa taqulu ra'aitu al-aulada al-aqilata. Siapa? Kenapa al-aqilata? Bukan sebab aulad, tapi sebab ummuhum. Fa'il dia adalah ummuhum. Samalah kalimat fi'il. Qalat hindun, qalat ummun. Betul tak? Tapi hal muzakkar, qala abun, qala akhun. Sama je. Itu samalah macam kalimat fi'il. Faham? Jadi dia tengok kat depan dari segi muzakkar dan tidak dia.
fatakhallatha min hadzal idahi, maka dapat menjadi maka terjadi simpul lah, maka dapat keluar kesimpulan lah min hadzal idahi, dari penjelasan ini. Apa fa'il kepada takhallasa itu adalah anna. Sebab itulah anna itu diberi hamzah ke atas anna na'ta, sesungguhnya na'at al-hakikiyah yang sebangsa hakiki itu yatba'u man'utahu, dia mengikuti man'utnya fi arba'atin, dia dalam 4 perkara, min asyaratin, daripada 10 perkara, wahidin minal ifradi, 1 daripada ifrad, wa tasniyati wal jam'i, ya dia sebagai ifrad, tasniyah dan jamak, wa wahidin minar raf'i wa nasbi wal khafdi, mengikut dari segi i'rab dia rafa', nasab dan khafad, wa wahidin yang 1 minat tazkiri wa ta'nisi, daripada muzakkar dan muannas, wa wahidin min ta'rifi wa tankiri, iaitu dari 1 daripada makrifat atau nakirah, wa na'tu asababiyu, sedangkan na'at sababi yatba'u man utahu, nak tak nak dia akan mengikut man'utnya fi snaini, pada 2 benda, min khamsatin, daripada 5, wahidin minar raf'i, yang pertama daripada rafa', wa nasbi wal khafdi, wahidin dari segi apa, minat ta'rifi wa tankiri, makrifat dan nakirah dia, wa yatba'u marfu'uhu wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin, dia mengikuti rafa'nya yang mana jatuh setelahnya pada 1 tempat, daripada minisna ini, daripada 2 tempat, wa huma at-tazkiru wa ta'nisu, iaitu muzakkar dan muannasnya, wala yatba'u syai'an fil ifradi, dia tak ikut mana-mana dari segi ifrad wa tasniyati wal jam'i, bal yakunu mufradan daiman, nak tak nak dia mesti mufrad selamanya, wa abadan, wallahu alam bis sawab. Yang inilah bukan habis dah. Okey, bila dia dah jelaskan tentang na'at, dia akan masuk tentang apakah itu nakirah dan makrifah. Itu yang saya sebut tadi. Apa itu makrifat nakirah? Dari tadi duk sebut makrifat, nakirah. Apa ke benda tu? Al-ma'rifatu wa aqsamuha. Adapun makrifat dan pembagian-pembagiannya. Pembagian-pembagiannya. Nak ingat nak habiskan tawabik malam ni macam tak sempat ya. Tak sempat. Takkan kena ada extra time. Sabtu ada kelas tak? Tak ada. Kosong lagi. Ahad kosong. Dia possible. Kalau tak khatam lah. Kalau tak khatam, nak kena qada. Al-ma'rifatu wa aqsamuha, makrifat dan pembagian-pembagiannya. Semua kelas cancel. Kenapa? Tak sedap tu buat. Kalau khatam hari Khamis, Sabtu Ahad kosong. Ada qala wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Adapun isim makrifat itu ada 5 perkara. Al ismul mutmaru. Jadi makrifat, kita akan faham dulu makrifat. Nanti makrifat kita terangkanlah. Jadi isim makrifat ada 5 benda. Pertama isim domir. Isim mutmar tu isim domir lah. Nahu ana wa anta. Isim domir tu kata ganti. Ana wa anta. Wa anti. Semua itulah. Wal ismu al-alamu. Dan isim alam. Nahu isim alam tu apa? Isim yang menunjukkan nama. Nahu Zaidun wa Makkatu. Wal ismul mubhamu. Isim tapi mubham. Mubham tu masih rancau. Masih samar. Bahasa Indonesia rancau. Masih tak sure. Rancau. Masih tak sure. Yalah sama lah. Nahu hadha wa hadhihi. Wa haula'i wal ismu alladhi fihi. Itu isim syarah. Isim mubham termasuk darinya adalah isim mausul. Betul? Cuba baca korangnya. Sama. Hadha wa hadhihi wa haula'i. Wal ismu alladhi fihi al-alifu wal lamu. Yang isim yang ada padanya alif dan lam. Nahu ar-rajulu wal ghulamu wa ma udhifa, dan apa-apa yang disandarkan ila wahidin, kepada salah satu min hadhil arba'ati, dari 4 perkara ini. Kau tak minum kopi? Anak seorang minum kopi. Rugi tak minum.
Okey. Aqulu dan aku berkata, ilam ketahuilah annal isma sesungguhnya isim yang qasimu terbagi ila qismaini kepada dua bahagian. Al-awalu yang pertama an-nakiratu, yang pertama adalah nakirah. Wasatati dan akan datang keterangan takirah tu nanti dia akan jelaskan. Wasani yang kedua adalah al-ma'rifatu ma'rifah. Makrifat tu kita dah tahu. Wa ya al-lafdhu alladhi yadullu ala muayyanin, iaitu suatu lafaz yang menunjukkan pada perkara tertentu, muayyanin. Wa aqsamuha, ada pembahagian isim makrifat itu khamsatun, ada 5. Al-qismu al-awalu, bahagian yang pertama al-mutmaru isim dhamir. Awid dhamiru, ataupun perkataan dia ad-dhamir. Bolehlah mutmar wa dhamir sama je. Wa huwa madallah, dia menunjukkan kepada apa? Ala mutakallimin, pada orang yang berbicara, atau nahu ana. Contoh dia ana, atau mukhatab yang diajak bicara, contoh dia anta, ghaib, contoh dia huwa. Wa min huna ta'lamu, dari sini engkau akan tahu anna dhamira sesungguhnya dhamir itu salah satu anwa'in, ada 3 jenis. An-na'u al-awalu, contoh yang pertama, jenis yang pertama, ma wudi'a lidalalati ala mutakallimi, suatu yang diletakkan untuk menunjukkan pada mutakallim, orang yang berbicara. Wa huwa kalimatani, dia ada 2, wa huma ana li mutakallimi wahdahu, iaitu ana yang menunjukkan mutakallim sendiri. Wa nahnu, dan nahnu li mutakallimi al-mu'azzami nafsahu, iaitu mutakallim yang mengagungkan dirinya sendiri. Au ma'ahu ghairuhu, atau bersama dengannya siapa selainnya. Jadi kita, kami. Wa na'u athani, contoh yang kedua adalah ma wudi'a li dalalati alal mukhatabi. Ini samalah macam dalam tasrif, kan? Wa huwa khamsatu alfadhin, ada 5. Wa hiya anta bi fathi ta'i al mukhatabi lil mukhatabi. Kalau fathah ta untuk mukhatab muzakkar mufrad. Kalau anti kasrah ta lil mukhatabati al muannasati al mufradati. Diajak berbicara second person perempuan mufrad. Antuma lil mukhatabi al musanna, second person 2 orang, muzakkaran kana, laki atau perempuan. Antum li jami'i dzukur, semua lelaki, mukhatabina yang diajak bicara. Antunna li jam'il inasi, menunjukkan banyaknya perempuan, al mukhatabati yang diajak berbicara semua. An-nau'u asalisu, jenis yang ketiga, ma wudi'a li dalalati ala ghaibi, suatu yang diletakkan untuk menunjukkan arti ghaib, orang yang tak ada, arti third person. Wa huwa khamsatu alfadhin, dia ada 5 lafaz aidan. Wa huwa lil ghaibil mudzakaril mufrad, wa hiya lil ghaibatil muannasati al mufradati, iaitu ghaibah third person female feminine yang mufradah, yang singular. Wa huma lil musanna al ghaib mutlaqan, mudzakaran kana aw muannasan, boleh laki perempuan, yang penting third person secara mutlak, tapi 2 orang. Li jam'il dzukuri al ghaibina, hum itu li jam'il dzukuri al ghaibina, laki untuk banyak orang yang tidak ada. Hunna li jam'il inasil ghaibati, iaitu apa? Jamak muannas yang tidak ada, ghaibah third person. Wa taqaddama hadzal bayanu fi bahsil fa'ili, dan telah terdahulu keterangan ini dalam pembahasan fa'il. Wa fi bahsil mubtada'i wal khabari, dalam pembahasan mubtada' dan khabar. Al-qismu atsani, bahagian yang kedua, minal ma'rifati, daripada isim yang dibaca ma'rifat. Baca ma'rifat pula. Bahagian yang kedua daripada isim ma'rifat itu adalah al-alamu. Harakatkan, bukan al-ilmu, al-alamu. Al-alamu maksud dia kata nama. Al-alamu itu adalah kata nama. Wa huwa ma yadullu ala muayyanin biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghairihima, iaitu sesuatu yang menunjukkan pada makna tertentu, pada perkara orang tertentu atau perkara tertentu, bukan tak semestinya nama, perkara tertentu. Biduni ihtiyajin, dengan tanpa memerlukan kepada qarinati takallumin aw khitabin aw ghairihima, tanpa perlu tanda-tanda menunjukkan sedang orang yang berbicara atau orang yang diajak berbicara atau selainnya. Nak tak nak, dia ada 2 jenis. Wa huwa nau'ani, mudzakarun nahu Muhammadun Ibrahimu wa Jabalun. Wa muannasun, kalau yang muannas apa? Nahu Fatimatu wa Zainabu wa Makkatu. Laki atau perempuan. Dia tak semestinya orang, nama tempat pun boleh. Makkatu. Itu nama orang, alam. Isim alam.
Al-qismu as-salisu, bahagian yang ketiga, itu adalah ismul mubhamu, isim mubham. Oh ya, betul. Wa huwa naw'ani. Isim mubham ni adalah isim yang masih samar. Apa? Masih apa? Betul, sama Oh, betul, sama. Okey, rancau. Yang masih sama. Sama tu tak sure, tak jelas. Wa huwa naw'ani, dia ada dua jenis. Ismul isyarati wa ismul mausuli. Isim isyarat dan isim mausul. Isim isyarat, kerana tak jelas. Jelasnya macam mana? Tu dia. Tu yang mana? Boleh tu, boleh tu, boleh tu, boleh tu. Macam tu lah. Tapi makrifat lah, tahulah yang tu lah. Dah sure lah. Cuma yang ada tu tak sure. Itulah. Wa ismul mausuli wal ismul mausulu, dan isim mausul. Isim mausul apa? Nanti dia kat bawah dia jelaskan. Barang siapa? Amal ismul isyarati, ada pun isim isyarah, fahuwa, maka dia adalah mawudi aliyadulla ala muayyanin, iaitu adalah suatu isim syarat, adalah satu perkara yang diletakkan untuk menunjukkan pada perkara yang tertentu, biwasitati isyaratin isiyatin aw ma'nawiyatin, sebagai lantaran, sebagai perantara untuk isyarah, suatu isyarah yang dapat dipanca indera, atau maknawiyatin, atau yang maknawiyah yang abstrak. Contoh abstrak je. Budak ni kan. Budak ni kan. Ni apa? Ni kat isyarah. Ni kan. Ni tu apa? Kembali ke maknawiyah, tak nampak. Okay, faham kan? Isyarah tapi maknawiyah. Maknawi tu berarti abstrak. Walahu alfadun muayyanatu, dia ada lafaz-lafaz tertentu. Hiya hadha, untuk muzakkar yang mufrad. Hadha ka'sun. Wa hadhihi, apa hadhihi, untuk mufradah muannasah. Saburatun. Hadhihi saburatun. Satu tapi perempuan. Wa hadhani aw hadhaini musanna yang muzakkar. Kalau dua benda laki, hadhani atau hadhaini. Kenapa? Tergantunglah. Untuk i'rab dia. Wa hatani atau hataini untuk muannas perempuan, apa musanna muannas pula. Musanna yang menunjukkan dua perempuan muannas. Haula untuk semua li jam'i, untuk jamak secara mutlak. Berarti haula itu boleh, tak kisah laki perempuan. Menunjukkan banyak. Itu isim isyarah, isim isyarah. Wa ammal ismu al-mausulu, ada pun isim mausul, fa huwa ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha. Yaitu isim mausul itu adalah suatu perkara yang menunjukkan pada perkara tertentu dengan lantaran, dengan pakai mendengar-dengar dengan lantaran suatu jumlah atau syibih jumlah. Berarti dia akan menunjukkan orang tertentu, tapi kena ada jumlah atau syibih jumlah. Tuzkaru ba'dahu, yang disebutkan setelahnya. Jumlah atau syibih jumlah itu kena disebutkan setelahnya. Tuzkaru, setelahnya, ba'dahu, setelah dia, albatata, nak mesti, sama sekali. Wa tusamma silatan, yang dia dipanggil sebagai silah. Jumlah nanti dipanggil sebagai silah. Ini susah sikit lah. Wa takunu mustamilatan ala domirin. Nak tak nak jumlah tersebut mesti ada domir. Yutabiku al-mausula, yang sesuai dengan mausul. Wa yusamma aidan, dan dia dinamakan aid. Kerana apa? Dia akan kembali kepada mausul. Ini teknikal lah. Walahu alfadhun muayyanatun aidan, dan dia memiliki makna-makna apa, contoh-contoh lafaz-lafaz tertentu. Wa ya alladhi lil mufradi al-mudzakkari, contoh dia alladhi yang menggunakan mufrad yang muzakkar. Allati mufrad muannasah, mufradah muannasah kan. Alladzani alladzaini musanna yang muzakkar. Walatani walataini musanna yang muannas. Alladzina jamak dzukur. Walai awillati untuk jamak inas. Okey. Sebelum saya turun, contoh dia, contoh yang isim mausul. Jelaskan dulu. Isim mausul tu apa? Kenapa dia panggil mausul? Mausul tu adalah wasala, yang sambung secara bahasa. Secara definisi teknikal yang disebutkan tadi lah, suatu fi'il yang nanti dia itu ada jumlah yang jatuh setelah dia, yang dalam jumlah itu mesti ada domir yang kembali kepada dia, yang dipanggil aid. Jumlah itu sendiri menjadi silah.
Okay. Tapi itu definisi secara teknikal. Macam mana kita nak buat? Definisi dia secara makna, isim mausul tu adalah suatu isim yang menunjukkan perkara tertentu, disifati tertentu, tapi kita tak sure sebab dia mubham. Mubham tu berarti masih sama kerana dia macam rambang. Macam bahasa Indonesia dia rambang. Bahasa Melayu dia apa tu? Rambang Rambang. Contoh dia baca apa contoh dia? Gulamu alladhi zarana amsi. Okey, contoh lain lah. Tak sedap contoh dia. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Okey. Isim mausul dia mana? Alladzi. Alhamdulillah, segala puji itu adalah dimiliki bagi Allah. Tak ada khabar. Alladzi, ada silah. Bukan silah pula. Alladzi yang. Bukan ni silah dia kat sini. Alladzi yang mana? Siapa yang? Yang tu kembali kepada Allah. Dia mubham. Yang tak jelas kan yang. Mubham sama. Tapi kita tahu dia makrifat. Kerana apa? Dia kembali. Makna siapa alladzi itu adalah Allah. Lepas tu dia kena, isim mausul ini kena ada jumlah atau syibih jumlah. Wajib setelah dia. Exactly setelah dia kena ada. Siapa? Iaitu ja'alana. Ini jumlah. Ingat apa jumlah? Iaitu ma'urtukiba bitarkibin isnadiyin. Ini ada tarkib isnadi, iaitu tersusun dari fi'il dengan fa'il dengan maf'ul. Maf'ul tu tak penting lah, yang penting ada fi'il dengan fa'il. Ada fa'il dia. Fa'il dia adalah domir yang kembali kepada alladhi. Ja'alana, yang telah menjadikan siapa? Alladhi. Na, menjadikan kita. Menjadikan apa? Minal muslimina, dari golongan orang-orang Islam. Min ini ta'aluk dia kepada ja'alah. Okey, ta'aluk lah apa tu? Ada. Banyak lagi. Luas ilmu dahulu. Nak terangkan panjang. Inti dia nak terangkan kat sini. Ja'alana ini pertama dia kena ada jumlah. Kan? Jumlah ini sebagai silah. Silah tu apa? Yang menghubungkan alladhi dengan jumlah. Ada hubungan. Silaturrahim. Kan? Ada silah. Ni isim mausul, ada silah dengan jumlah. Lepas tu syarat yang kedua, nak tak nak dia kena ada domir yang kembali kepada alladhi. Siapa? Domir dia adalah fa'il kepada ja'ala. Fa'il dia adalah domirun mustatir atau mustatar. Takdiruhu huwa. Huwa isi dia siapa? Takdiruhu huwa isi dia adalah alladhi. Makna alladhi kembali kepada Allah. Mubham. Ini nama dia isim mausul. Mubham, maksud mubham tu sama kerana kalau kita tengok alladhi saja kita tak sure. Contoh dia man. Kalau kita tengok alladhi, allati kan, yang mana? Tapi dia jadi makrifah sebab apa? Sebab dalam hal ini alladhi adalah sebelah, maksud dia kembali kepada Allah. Jadilah makrifat. Satu isim mubham jadi macam isyarah. Mubham apa ni? Samalah apa ni? Isyarah. Itu tak sure. Itu mubham. Tapi sebab bila kita sebut bahasa Melayu contoh dia. Yang ni kan? Yang ni ada seorang lelaki. Dia tu datang masuk kelas tepat pukul 9. Duduk buka buku. Budak ni. Ni kita dah tahu bahasa Melayu. Ni budak yang tadi tu lah. Kan? Betul lah. Dia kalau ni tu berdiri sendiri, mubham tak? Mubham. Tak sure. Ni tu tapi bila disandarkan, jadi makrifat. Samalah dengan mausul. Contoh dia man. Man qama Ramadana. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan.
Qama fi'il madhi. Menjadi silah kepada man. Kan? Qama. Fa'il dia ada domir yang kembali kepada man. Dipanggil dengan a'id. Ini a'id. A'id kepada alladhi. Ini silah. Qama itu tadi kepada man. Sama lah. Nampak kan? Itu nama dia isim mausul. Itu cerita yang Ana baca. Kalau orang yang tak suka contoh cerita pelik-pelik, dia akan cakap, ni khurafat ke apa. Tapi tak, ni Ana baca dalam kitab Nahu. Ibnu Hamdun. Kalau tak salah kitab Ibnu Hamdun. Syarah ala Ibnu Aqil. Kalau tak salah. Dia ada cerita, iaitu kenapa Imam Sibawih itu termasuk Ahlul Jannah. Cerita tu betul lah nak baca dalam kitab tu syarah. Korang tak percaya ke tak, terserah lah kan. Tapi ni ada dalam kitab Turas. Ibnu Hamdun cerita, tak salah Ibnu Hamdun, Imam Sibawih ketika dia meninggal, masuk ke dalam kubur, datang Munkar Nakir. Dia tanya kepada Imam Sibawih, Man Rabbuka? Imam Sibawih jawab apa? Man kalimat apa? Dia tanya. Kalimat apa dia tanya? Malaikat mana tahu? Dia diajarkan untuk tanya specific question. Dia tak tahu yang ada lain. So tak boleh nak, dia tanya man kali apa, malaikat terkejut. Kenapa boleh jawab macam tu lah? Naik terus. Jumpa Allah, tanya Allah, ya Allah, dia orang ni tanya, aku tanya dia buka, dia tanya man tu kalimat apa. So terus Allah titah bahawa dia ni dah tak payah ditanya dah. Masuk syurga bighairi hisab. The moral of the story, apa yang Ibnu Hamdun nak ajarkan, nak bagi tahu yang Munkar Nakir tanya, manusia ini tabiat dia yang menjawab. Kerana Imam Sibawih tu tabiat dia dengan lughah, maka yang keluar adalah soalan-soalan nahwu saraf. Itu dah cerita dia. Dan itu dengan nahwu saraf pun boleh buat dia masuk syurga. Faham? Sebab nahwu saraf itu telah berjasa, apa yang dia susun nahwu saraf telah berjasa membuat umat Islam, ulama-ulama semua boleh memahami Al-Quran dan Sunnah, boleh memperkaya kitab-kitab. Ini nama dia amal jariah. Yang terus menerus. Betul. Sampai sekarang orang bila baca kitab ni semua kembali kepada ilmu nahu kembali kepada Imam Sibawih. Terus. Tak tahulah orang boleh kata tu cerita khurafat. Mana tahu apa dia. Kita tak tahu. Kalau itu karamah, ada wali yang jumpa nampak cerita tu, contoh dia kan. Itu karamah. Tapi yang penting tengok dari the what they call it, dia punya the moral of the story, dia kebaikannya ilmu nahwu saraf ke atau mana-mana ilmu, selagi digunakan dengan cara yang betul lah. Itulah dia. Macam ilmu mantik lah juga. Ilmu mantik orang mungkin kecam, ini dari Yunan dan lain-lain. Kena faham, mantik ini lepas tasfih, dibersih, mampu untuk mengajar kita cara berfikir dengan betul. Dan ilmu mantik didatangkan, kalau kita tengok sejarah, Aristotle mengarang ilmu mantik kerana menolak orang-orang sofis. Filsafat sofis. Kan? Untuk tolak. Sebab apa? Dia orang pakai cakap je. Pandai debat pakai cakap, tapi tidak disusun oleh cara berfikir yang betul. Style macam tu. Begitu juga Islam. Ilmu-ilmu Islam disusun dengan cara yang betul untuk memahami ilmu kalam dan lain-lain. Itu betul. Ini cerita dia man lah. Man rabbuka, man kalimat apa? Tanya. Apa? Itulah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi dah habis. Al-qismu al-rabi'u, pembahagian yang keempat adalah al-muhalla bil alifi wal lami, perkara atau kalimat yang dihiasi dengan menggunakan alif dan lam. Wa huwa kullu ismin iktaranat bihi al, iaitu semua isim yang disertai dengan al. Wa afadathu at-ta'rif, dan al ini at-ta'rifah, dan al ini berfaedah untuk memakrifatkan. Nahu ar-rajulu wal kitabu wal ghulamu wal jariyatu. Contoh dia ar-rajulu, al-kitabu wal ghulamu wal jariyatu. Contoh dia. Wal qismu al-khamisu, bahagian yang kelima adalah al-ismu alladhi udifa ila wahidin minal arba'ati al-mutaqaddimati, iaitu isim-isim yang disandarkan kepada salah satu daripada 4 yang telah lalu.
Habis baju. Jadi kopi dah. Okey. Berarti apa? Iaitu isim-isim yang disandarkan kepada salah satu dari 4 yang tadi. Isim domir dan lain-lain lah. Maka, apa tadi? Fakta sabah at-ta'rif minal mudhafi'i ilaih. Maka dia dianggap, maka dia dihukumkan takrif, makrifat itu dia iktisabkan sebagai termasuk daripada mudhaf ilaih. Contoh dia apa? Nahu hulamuka. Hulamuka ka tu isim domir. Hulam tu jadi hulamuka, maka menjadi isim makrifat. Budaknya engkau. Berarti dah makrifat lah, dah ketahui. Isim makrifat tu yang kita tahu siapa, spesifik. Ni. Hulamu Muhammadin. Budaknya Muhammad. Hulamu hadzal rajuli. Budaknya lelaki ini. Hulamul ladzi zarana amsi. Budak yang mana kita telah menziarahi dia semalam. Kan? Hulamul ustazi. Budaknya ustaz. Ustaz tertentu. Faham kan? Okey, faham? Wa a'rafu hadhil ma'arif. Adapun yang paling makrifat daripada makrifat-makrifat ini ba'da lafzil jalalati, setelah lafaz jalalah. Berarti apa? Yang paling makrifat nak tak nak secara absolut adalah lafzul jalalah. Ilahun, kemasukan alif lam menjadi Allah. Akhirnya Allah ini dipanggil a'raful ma'arif. Tapi ada kaul kedua, Allah ini tidak mushtaq. Berarti memang asli Allah. Allah tu kata nama yang Allah. Dan dia dimakrifat. Dah tak boleh tak tahu dah. So ada dua pendapat. Yang mana yang sahih? Khilaf lah. Imam Ghazali kata dia ghairu mushtaq. Dia dah asli macam tu. Ini yang nanti dijadikan hujah bagi sebahagian tokoh agama di sini yang mengharamkan penggunaan kalimat Allah kepada agama lain dengan alasan sebab dia adalah tidak tercetak. Dia adalah khusus. Ini tu. Allah Alam lah, saya tak nak masuk dah perdebatan tersebut. Tapi itu hanya khilaf dalam penggunaan. Ad-domiru sumal alam. Jadi setelah lafaz jalalah, itu pun yang mengatakan a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah adalah Imam Sibawih. Jadi apa saja? Yang pertama ad-domiru, summa al-alamu, summa al-ismu isyarati, summa al-ismul mausulu. Jadi pertama adalah isim domir, isim alam, isim isyarah, lalu isim mausul, lalu isim yang dihiasi dengan al, maksud dia yang kemasukan alif lam, lalu yang disandar kepada salah satu daripada 4 ini, terakhir. Wal mudhafu fi rutbatil mudhaf ilaih. Maka yang disandarkan ini, mudhaf ini sesuai pada susunan mudhaf ilaih. Illal mudhaf ila dhamiri fa innahu fi rutbatil alam. Kecuali mudhaf yang dimudhafkan kepada isim domir, dia itu berada pada derajat isim alam. Maksud dia apa? Contoh dia isim domir tertinggi, lepas tu isim alam sama juga dengan isim alam yang disandarkan kepada isim domir, juga adalah setelah itu mudhaf kepada isim alam, lalu isim isyarah, lalu yang mudhaf kepada isim isyarah, lalu isim mausul, lalu yang dimudhafkan kepada isim mausul, lalu alif lam, lalu yang dimudhafkan kepada alif lam. Faham? Itu cara susunan dia. An-nakiratu. Sikit lagi. Habiskan nakirah makrifah. Wan-nakiratu. Nakirah apa? Kulus min syai'in fi jinsihi la yukhtasu bihi wahidun duna akhar. Kalau makrifat tu adalah isim yang kita tahu siapa buat dia. Siapa isim itu? Siapa isim? Nama. Kita sure lah Zaid. Ali. Bila sebut Ali je tak ada orang lain Ali lah. Bila sebut Aiman je, inilah muka Aiman ni. Tak ada orang lain. Itu makrifat kan. Kita tahu. Kalau nakirah itu adalah ismin yang syai' fi jinsi, yang boleh meliputi semua pada jenisnya. Yang tidak dikhususkan satu orang, bukan yang lain juga. Wa takribuhu, lebih kurang dapat difahami, kullu ma soluha, semua perkara yang boleh duhulu alifi, kemasukan alif, walami dan lam alaihi padanya. Jadi definisi yang diberi oleh Imam Sunan Haji, kulus min syai'in, itu adalah definisi mafhum. Betul.
Definisi teknikal dia adalah apa-apa kalimat yang boleh kemasukkan alif lam padanya, maka dia adalah isim nakirah. Contoh dia apa? Ar-rajulu wal farasu. Dari kata rajulun kemasukkan alif lam, ar-rajulu. Wa aqulu, dan aku berkata, an-nakiratu hiya kullu ismin wawdi'a la liyakhussa wahidan bi ainihi min baini afradi jinsihi. Isim nakirah itu adalah semua isim yang diletakkan yang tidak dikhususkan salah satu pada zatnya di antara afrad-afrad jenis dia. Bal yasluha itlaquhu ala kulli wahidin, malah dia patut untuk dimutlakkan pada semua jenis pada setiap satu ala sabilil badali, menjadi badal. Maksud dia apa? Oh, tak faham tu Ustaz. Isim nakirah itu adalah semua isim yang diletakkan untuk tidak ditentukan salah satu pada jenisnya. Bila kita kata lelaki, lelaki boleh semua lelaki. Ni lelaki. Yang selagi ada sifat lelaki, masuklah dalam tu. Bal liyasluha itlaquhu. Malah dia boleh untuk dimutlakkan pada semua jenisnya. Maksud kalau bila kita sebut lelaki, asalkan dia ada sifat kelakian, maka dia masuk di bawah laki. Perempuan, maka semua yang ada sifat perempuan, dia masuk bawah sifat perempuan. Haiwan, maka semua yang memiliki sifat haiwan, dia masuk di bawah haiwan. Manusia masuk haiwan tak? Masuk. Haiwanun natik. Kenapa haiwan? Kerana haiwan tu adalah benda, binatang tu apa? Iaitu apapun jenis yang memerlukan makan untuk hidup, yang memerlukan nafas, oksigen untuk hidup, itu adalah haiwan. Okey, sampai bawah, nahu rajulun wa imra'atun fa innal awwala yasihu itlaquhu ala kulli zakarin muzakkar zakarin balighin min bani Adam. Iaitu lelaki itu apa? Semua yang boleh mutlak, semua jenis yang bentuk lelaki yang balik daripada kalangan Bani Adam. Yang kedua, dia sah untuk mutlakkan semua jenis perempuan yang yang balighah daripada kalangan Bani Adam. Itu contoh dia. Lelaki perempuan nakirah. Wa alamatun nakirati, alamat nakirah itu apa? Antasluha li'an. Betul? Li'an tadkhula 'alaiha al. Dia itu patut untuk kemasukan alif lam padanya. Dan wa tu'athiru atau tu'thiru fiha at-ta'rifah, dan dia akan memberi efek untuk menjadikan dia menjadi ma'rifat. Kenapa? Kerana saya sebelah sebut dulu. Al itu ada 3. Ali ahdi dhihni, ali ahdi zikri, ali ahdi khudur. Ingat tak? Ya lagi tak? Anda dah terangkan tu. Ahli ahdi dhihni, ar-rajulu. Lelaki. Lelaki yang mana? Lelaki yang saya sebutkan tadi lah. Al tu masuk ke dalam hati. Siapa lelaki yang mana tu adalah hati. Dia jadi makrifat. Atau apa? Ali adalah lelaki yang datang daripada Gombak. Lelaki ini. Lelaki ni. Ni tu tapi bukan menggunakan hadza lah. Ar-rajulu. Lelaki ni menunjukkan lelaki yang telah aku sebutkan tadi. Contoh dia. Atau al-yauma, pada hari ini. Tertentukan makrifat. Al ada 3. Fatakulu ar-rajulu wa kadzalika ghulamun jariyatun sabiyun fatatun muallimun. Fa innaka taqulu al-ghulamu al-jariyatu was-sabiyyu wal-fatatu wal-muallimu. Maka semua tu dah ditentukan. Wal-muallimu. Si pengajar. Si pengajar tu siapa? Ini siapa lagi? Contoh dia. Kan dah ditentu. Tu maksud dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Macam mana nak khatam? 2 hari lagi. Padahal ni tak ada sorof. Okey, ada soalan? Ada? Tak ada? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Belum lah sekali. Bab majrur. Nama dia Alkitab. Bukan, dia bukan basic. Dia susah kita nak guna ngaji dengan dia. Sebab apa? Sebab Alkitab tu dia macam rangkum konsep nahu. Qauli macam tu lah. So
orang pakai itu sebagai rujukan je lah. Tapi orang tak guna tu untuk menjadi pelajaran nahu. Itu masalah. Dia macam mana nak jadikan nahu tu Imam Sibawai. Dia tidak sistematik lagi cara penguraian. Memang tak sistematik langsung. Sebab tu bila orang sebut, kenapa tak kalau nak belajar Imam Fiqh Syafi'i bukalah kitab Al-Um. Kalau nak belajar nahu bukalah kitab Al-Kitab Imam Sibawai. Ketawalah orang. Itu maksud dia. Dia raw. Very raw. Very raw. Of course. Ini yang kena faham. Doktor, ni pen dia. Ada? Tak, ni belilah. Beli dekat Kinokuniya baru jumpa. Oh, ada? Nanti saya tengok siapa ada kat. Nanti saya tengok kau. Tak apa. Tak payah. Dah beli dah. Okay. 0.3. 0.25 pun ada. Lagi kecil. 0.4 pun ada juga.